Pihak pendakwaan dalam kes Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor, atas dua pertuduhan menghasut, membantah permohonan pembelaan untuk prosiding perbicaraan itu ditangguhkan di Mahkamah Seksyen di sini. Ia berikutan pihak pembelaan sebelum ini telah memfailkan satu notis usul untuk memindahkan dua pertuduhan tersebut dari Mahkamah Seksyen di sini untuk kes itu dibicarakan ke Mahkamah Tinggi selain perbicaraan kes itu ditangguh. Dalam prosiding hari ini, Timbalan Pendakwa Rakyat Muhammad Masri Muhammad Daud berhujah pemfailan notis usul yang telah difailkan untuk memindahkan kes dan menangguhkan perbicaraan bertujuan melengah-lengahkan perbicaraan dan ia bukan satu alasan yang patut dipertimbangkan mahkamah. Berhujah lanjut, pihak pendakwaan turut mengatakan kes yang dihadapi tertuduh merupakan kes berprofail tinggi yang mana ia sememangnya mendapat perhatian umum di seluruh negara dan memerlukan pendengarannya disegerakan. Apatah lagi, kes ini menyentuh Raja-Raja Melayu di Malaysia, katanya lagi. Sementara itu, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi Muhammad Nor memohon mahkamah menangguhkan perbicaraan yang akan bermula 5 Februari ini sementara menunggu notis usul pindah kes itu diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Notis usul itu difailkan pada 11 Januari lalu dan salinan termeterai telah diserahkan kepada pendakwaan pada 15 Januari lalu. Sekiranya notis usul dibenarkan, kes dibicarakan di Mahkamah Tinggi adalah pelik untuk memanggil semula saksi yang dipanggil untuk beri keterangan di Mahkamah Tinggi. Permohonan ini dibuat selepas meneliti segala dokumen yang diberikan. Ia bukan suatu yang remeh, bersifat picisan atau dibuat atas alasan yang lemah, tetapi ia menyentuh prinsip keadilan dalam permohonan jenayah, ujar peguam itu. Bagaimanapun dalam prosiding hari ini, kehadiran Muhammad Sanusi dikecualikan. Perbicaraan kes itu sepatutnya bermula hari ini, namun ditangguhkan selepas mahkamah membenarkan permohonan Muhammad Sanusi yang ke luar negara atas urusan rasmi. Tarik-tarik lain perbicaraan ialah pada 5, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 22 dan 23 Februari 2024. Selepas mendengar permohonan kedua-dua belah pihak hakim, Nur Rajiah Mat Zain menetapkan 2 Februari ini untuk keputusan permohonan penangguhan perbicaraan itu selain kehadiran tertuduh dikecualikan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara, Gombak dekat sini pukul 11 malam pada 11 Julai 2023. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada 11 Januari lalu, Muhammad Sanusi memohon untuk memindahkan kesnya dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antaranya atas alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana Mahkamah Jenayah rendah daripada Mahkamah Tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Kedah itu berkata, sekiranya perbicaraan dijalankan di Mahkamah Tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang yang rumit yang akan dikemukakan semasa perbicaraan. Polis diminta segera menyempurnakan siasatan berhubung pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri
Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, berkata siasatan itu penting bagi membolehkan pihak terlibat yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik dalam negara dikenakan tindakan undang-undang sewajarnya. Menurut beliau, sehingga kini terdapat kira-kira 80 laporan polis dibuat di seluruh negara mengenai perkara berkenaan. Pertukaran kerjaan bersifat jahat dan tidak benar kerana saya yakin dari segi apa-apa yang kita lihat, keutuhan komponen dalam parti Gabungan Kerajaan Perpaduan, katanya ketika ditemui pada Majlis Jalinan Mesra Pusat Khidmat Masyarakat Penyelaras Dewan Undangan Negeri DUN bermatang di sebuah hotel di sini pada Jumaat. Ditanya, terdapat gerakan memujuk ahli parlimen bagi menjatuhkan kerajaan sedia ada, Syamsul Iskandar memberitahu perkara itu tidak lagi timbul. Ditanya, saya fikir beberapa laporan polis dibuat tidak ada langsung gerakan itu, dan saya percaya pembangkang sebenarnya cuba membuat spekulasi tidak benar, tambah beliau. Terdahulu semasa ucapan beliau pada majlis itu, Syamsul Iskandar menegaskan kerajaan Madani hanya akan jatuh melalui penarikan sokongan daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, dan pengurusi gabungan Parti Sarawak JPS Tan Sri Abang Johari Abang Kopeng. Jika kedua-dua presiden parti masing-masing tarik semua sokongan, maka habislah kerajaan ini. Tetapi adakah ini mungkin terjadi? Insya Allah tidak. Sebab itu bila ada usaha untuk menggugat kestabilan ini, saya sendiri sebagai setiausaha politik paling kanan pergi ke balai polis membuat laporan, jelas beliau. Katanya, semua ahli parlimen terikat dengan Akta Kesalahan Keselamatan, Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Akta Anti Lompat Parti. Kita buat laporan polis sebab nak memberitahu mereka pembangkang, jangan cuba gugat kestabilan ini kerana kita ada undang-undang. Jangan guna cara yang cukup nakal dan khianat kerana kita ada undang-undang dan kesalahan di bawah SOSMA. Kenapa? Kita gubal Akta Anti Lompat Parti. Sebab sepanjang 2018 hingga 2022 beberapa kali PM Perdana Menteri ditukar. Dengan izin Allah, kita, Kerajaan Perpaduan, akan kekal sampai pilihan raya yang akan datang, katanya.